paparan utama Nasional 8 edisi 22 Mei. Utamakan keberhasilan program perangi dadah. SPRM dilaporkan memasuki kediaman Guang Eng. Majlis Penyalahgunaan Dadah Malaysia MASAK yang menggabungkan lebih 80 pertubuhan bukan kerajaan NGO, salah satu pendekatan baru untuk memerangi dadah. Dan serentak pelancarannya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menyerahkan geran RM2 juta kepada MASAK menuntut majlis berkenaan menterjemah segala usaha memerangi dadah kepada keberhasilan agar dapat dikurangkan. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, geran tersebut akan digunakan dalam aktiviti pemulihan penagih dadah dan mewujudkan budaya benci dadah dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Jemaah Menteri. Kita ada PDRM, kita ada ADK, kita ada Jabatan Custom, kita ada Jabatan Kesihatan, kita ada GPA dan pelbagai pihak. Secara formal, memfokuskan kepada soal mewujudkan kempen kesedaran, mengadakan usaha-usaha penguatkuasaan, melakukan pemulihan dan melakukan tindakan susulan. Semuanya terstruktur baik dengan kepelbagaian sebagaimana disebutkan oleh Datuk Yunus tadi. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri mahu MASAC bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam berkongsi maklumat dan berusaha membantras gejala penyalahgunaan dadah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan kepada media selepas melancarkannya di Ibu Negara. Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan dilihat memasuki kediaman Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Jalan Pinhon, Pulau Pinang petang tadi. 3 kenderaan SPRM tiba di hadapan rumah Guang Eng kira-kira jam 3.15 petang sebelum beberapa pegawai memasuki kediaman berkenaan. Kesemua kenderaan itu tiba bersama kenderaan rasmi Guang Eng dipercayai dari pejabat SPRM negeri di Jalan Sultan Ahmad Shah. Guang Eng dan isteri dan Betty Chio dikatakan hadir memberi keterangan kepada pihak berkuasa berkenaan tengah hari tadi. Penasihat Undang-Undang Ketua Menteri Koh Beng Sing Dio dan Pengguam RSN Raya turut dilihat berada di banglo berkenaan. Pegawai SPRM dilaporkan meninggalkan kediaman Ketua Menteri Pulau Pinang itu kira-kira jam 4 petang. Kehadiran pegawai SPRM itu mempunyai kaitan dengan siasatan isu pembelian banglonya dan skandal penjualan tanah projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Taman Manggis Fasa 2 di Jalan Zainal Abidin. Bersejarah dan signifikan itu kesimpulan yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang berakhir Jumaat lalu. Ketika ditemu bual stesen televisyen Rusia RT, beliau menegaskan sidang kemuncak itu penting kerana ia memberi peluang untuk melihat apa yang telah dicapai selepas 20 tahun hubungan dialog ASEAN-Rusia. Ini termasuk mengkaji secara serius dalam mewujudkan perjanjian perdagangan bebas dengan Kesatuan Ekonomi Eurasia EAEU. That remains, and that's why at this summit we adopted two very important documents. One is a Sochi Declaration. The other one is a comprehensive plan of action to move forward the relationship, and also a report from the Eminent Persons Group as well. So in all, I'm pleased with this summit, and I think the most important item is that consensus amongst ASEAN that we need to seriously look into establishing a free trade agreement with the EAEU. Menurut Datuk Seri Najib, integrasi ekonomi itu tidak akan menjadi model yang sama seperti Kesatuan Eropah. Sebaliknya, sebagai satu perjanjian perdagangan bebas FTA,
Selain integrasi ekonomi, Perdana Menteri menegaskan kepentingan untuk bekerja bersama-sama dengan Rusia dalam bidang keselamatan politik dan kedaulatan. Dalam temu bual itu, Perdana Menteri turut ditanya, adakah sekatan ekonomi terhadap sesebuah negara merupakan kaedah terbaik dalam hubungan antarabangsa? Tegas beliau, ia bukan tindakan berkesan. Paling penting adalah untuk melibatkan diri dalam proses rundingan. I don't think so. I don't think they are really that effective, and also it tends to harden, the resolve of the people of that particular country in which a sanction is imposed. But on the other hand, the options are limited. You don't really want to go to war, do you? I mean, that's the extreme option which must be ruled out completely. Temu bual bersama stesen televisyen Rusia itu diadakan pada hari terakhir sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Isu berkaitan ancaman kumpulan militan Daesh akan menjadi antara fokus mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan negara anggota ASEAN ke-10 di Laos 24 hingga 27 Mei ini. Dan ia berikutan kebimbangan gerakan kumpulan itu semakin menular di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata semua negara ketika ini tidak terkecuali dengan ancaman Daesh itu. Jelasnya, kerjasama erat perlu wujud antara semua negara untuk menangani isu terbabit. Semua negara berdepan dengan satu ancaman yang serius. Kita tak tahu punca pesawat Egyptian Air ni yang baru ni terhempas. Tetapi kalau itu pun ada kaitan dengan keganasan, saya tengok tidak ada negara yang terkecuali dan semua negara mesti melihat ancaman ini secara serius. Tapi untuk negara kita setakat ni, alhamdulillah. Beliau menyatakannya selepas Majlis Hol Allahyarham Tun Hussein On di Universiti Tun Hussein On, Malaysia, Batu Pahat, Johor. Sebelum ini, polis berjaya menahan 14 individu termasuk seorang wanita yang disyaki terlibat dengan Daesh. Dengan penangkapan itu jelasnya merupakan suatu tindakan proaktif dan preventif dalam usaha mengekang penularan Daesh di negara ini. Dan senang kehadiran Sultan Perak Sultan Nazrin Shah akan menghadiri sidang kemuncak kemanusiaan sedunia WHS di Istanbul, Turki yang berlangsung mulai esok hingga 24 Mei. Menurut kenyataan Istana Cempaka Sari Ipoh Sultan Nazrin yang juga pengerusi bersama panel peringkat tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pembiayaan Kemanusiaan menegaskan bahawa dunia Islam sepatutnya lebih bermurah hati serta mempunyai kemudahan kewangan untuk mengatasi kekurangan dana membiayai aktiviti bantuan kemanusiaan. Untuk julung kalinya sejak PBB ditubuhkan, Setiausahanya Ban Ki-moon memanggil satu sidang kemuncak mengumpul pemimpin dunia agar berkongsi semangat kemanusiaan. Juga mengambil tindakan bersifat global bagi menamatkan penderitaan yang ditanggung berjuta-juta wanita, lelaki dan kanak-kanak yang menjadi mangsa konflik dan bencana. Menurut kenyataan itu, pada 2016, lebih 125 juta wanita, lelaki dan kanak-kanak dari seluruh dunia memerlukan bantuan kemanusiaan. Hasil yang dijangka dicapai pada WHS itu adalah penubuhan sukuk kemanusiaan, bon impak sosial dan tabung wakaf bagi membiayai tindakan kemanusiaan. Di samping itu, ia juga menyaksikan penubuhan sebuah badan bebas dan bersifat autonomi bagi ISFHA serta pelancaran sebuah badan penetapan standard antarabangsa bagi instrumen pembiayaan sosial Islam. 7 nama sudah dihantar kepada kepimpinan tertinggi Barisan Nasional BN untuk pemilihan calon bertanding pilihan raya kecil PRK Parlimen Sungai Besar. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Datuk Seri Noh Omar berkata terdapat seorang calon wanita disenaraikan. Datuk Seri Noh berkata nama yang disenarai juga adalah terdiri daripada anak tempatan Sungai Besar berumur antara 30 hingga 60 tahun. Saya percaya Yang Berhormat Perdana Menteri akan buat keputusan yang terbaik dan saya lihat kali ini memang kita bukan saja winnable candidate tetapi kandidat yang boleh diterima oleh rakyat. Itu lebih penting. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Hari Belia 2016 peringkat negeri Selangor di Kolej Matrikulasi Selangor, Kuala Langat.
Beliau juga menegaskan jentera BN Selangor sudah bersedia sepenuhnya dengan perancangan teliti dan pertemuan juga sudah dibuat membincangkan aktiviti dan susunan gerak kerja menjelang PRK berkenaan. Tegasnya bukan hanya calon bertanding menjadi kekuatan, malah jentera yang mantap penting bagi memastikan kerusi Parlimen Sungai Besar kekal milik BN. BN bersedia menghadapi saingan lebih daripada 3 penjuru pada PRK di Sungai Besar dan Kuala Kangsar bulan depan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengulas keputusan PAS untuk bertanding di PRK Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Jelas beliau sekiranya perkara itu berlaku, ia akan memberi sedikit kelebihan kepada BN. Bagi saya, sebagai orang BN, kita akan menghadapi cabaran ini, tak kira dalam bentuk 1 lawan 1 ataupun 2 lawan 1 ke 3 lawan 1. Beliau juga yakin angin perubahan dalam politik sejak kebelakangan ini selain rekod baik ditinggalkan wakil rakyat terdahulu memberi peluang yang lebih cerah kepada BN untuk menang di 2 kawasan tersebut. Datuk Seri Tajuddin berkata demikian selepas merasmikan Perhimpunan Ketua Kampung dan JKKK Parlimen Pasir Salak 2016 di Arena Square Cenderung Balai. PAS juga telah menamatkan rundingan bersama Pakatan Harapan bagi memutuskan calon dari parti mana yang akan bertanding di kedua-dua PRK berkenaan. Parti Gerakan memberi tumpuan terhadap program lawatan dari rumah ke rumah untuk bertemu masyarakat berbanding mengadakan program jamuan besar-besaran yang dilihat tidak lagi efektif dalam usaha mendekati pengundi bagi menghadapi PRK Parlimen Sungai Besar. Presidennya Datuk Seri Mah Siu Kiong berkata program jamuan besar-besaran tidak dapat memberi penjelasan yang tepat kepada golongan sasaran. Beliau berkata strategi bertandang dari rumah ke rumah yang dilaksanakan sejak semalam di Sekinchan ternyata lebih berkesan. Datuk Seri Mah terutamanya sendiri mempraktikkan gerak kerja itu ketika menjadi calon BN memenangi PRK Parlimen Teluk Intan pada 31 Mei 2014. Gerakan telah mula kerja lah sejak beberapa minggu yang lalu dan kita ada pusat operasi sini. Tetapi strategi kali ini pentingnya adalah kita akan pergi ke rumah untuk mendapat undi. Beliau ditemui dalam satu sidang media selepas majlis perasmian bilik operasi gerakan di Sekinchan. Datuk Seri Mah Siu Kiong berkata meskipun PRK Parlimen Sungai Besar dianggap mencabar berikutan BN hanya memenangi majoriti 399 undi, namun beliau masih menaruh harapan tinggi BN mampu mengekalkan kerusi itu. 2 maut manakala seorang cedera dalam kemalangan jalan raya yang berlaku di Jambatan Sungai Kubut, Kuala Lurah, Limbang, 8 pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Limbang, Kurang Beki, kemalangan melibatkan kenderaan pacuan 4 roda dan sebuah kereta. Mangsa yang maut dikenali Angkin Luat 52 tahun dan Sening Gambar 40 tahun merupakan pemandu dan penumpang kereta. Kedua-duanya tersepit di tempat duduk dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu kenderaan pacuan 4 roda Alabau warga negara Maghribi patah kaki kiri. Kemalangan berpunca apabila pemandu kereta yang memotong kenderaan lain di bahagian selekoh kemudiannya bertembung dengan kenderaan pacuan 4 roda tersebut. Seramai 8 orang anggota bomber dari BBP Limbang terlibat dalam operasi menyelamat dan mengeluarkan mangsa. Kesemua 12 yang dilapor hilang bersama bot pemancing di persekitaran Pulau Aur, Mersing yang ditemui selamat lewat petang semalam selamat tiba di JT Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM Kuala Sedili, Kota Tinggi pukul 1 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Rahmat Othman mengesahkan bot mereka ditunda kapal APMM. Bot mereka berjaya dikesan helikopter APMM pukul 6.15 petang semalam di kedudukan 25 Batu Nautika Timur di Tanjung Sedili. Beliau berkata kesemua mangsa membabitkan seorang tekong dan seorang awak-awak serta 10 pemancing berada dalam keadaan selamat. Ketibaan mereka disambut ahli keluarga dan rakan-rakan.
Siasatan mendapati berlaku kebocoran pada saluran minyak ketika bot tersebut dalam perjalanan pulang pada pagi Khamis lepas sehingga menyebabkan bot berkenaan kehabisan minyak. Bot itu dilaporkan bertolak dari JT Tanjung Sedili pada Selasa lepas dan sepatutnya pulang pada Khamis. Bagaimanapun, kedudukan terakhir bot itu dikesan di perairan Pulau Aur, kira-kira 4 batu nautika dari Pulau Jemaja, Indonesia. Laporan kehilangan mereka dibuat isteri Tekong yang juga pemilik bot itu pada 6.30 petang 2 hari lalu selepas gagal menghubungi suaminya. Bot maritim yang dikerahkan ke lokasi telah menemui bot nelayan ini di lokasi yang dilaporkan oleh helikopter AW139 tadi. Bot nelayan ini ke JT daerah maritim Tanjung Sedili dan mereka telah selamat tiba di JT Tanjung Sedili ini pada jam 1.30 pagi tadi. Seorang daripada anggota itulah turun daripada helikopter. Dia benang, dia tangkap bot, dia tanya apa masalah bot, apa ada masalah pada penumpang ke apa semua, kata memang tak ada masalah dan dia beritahu dalam masa terdekat bot akan datang ambil. Itu je. Dan dia naik, kita tunggu dalam masa tak lama manalah dan bot APMM datang selamatkan. 4 sektor diwujudkan bagi mencari bangkai helikopter AS350 yang terhempas di Sungai Batang Lupar, Sarawak yang mengorbankan 6 mangsa awal bulan ini. Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Laksmana Datuk Seri Ahmad Kamruzaman Ahmad Badaruddin berkata, fokus utama pencarian ketika ini adalah di sektor A iaitu di kawasan seluas 42 km persegi berhampiran Lingkah. Hasil perbincangan antara agensi terlibat, pencarian tertumpu di sektor A, lokasi 3 mangsa serta serpihan helikopter ditemui. Operasi di sektor berkenaan yang bermula Rabu lalu dijangka mengambil masa antara 10 hingga 14 hari dengan menggunakan peralatan sonar. Sementara itu, beliau berkata TLDM akan menggunakan sonar pengimbas sisi Clean 3900 untuk mengesan bangkai helikopter itu. Sistem ini mampu memaparkan imej dasar laut, sungai serta tasik. Jelasnya, pihak berkuasa terus komited untuk melaksanakan pencarian bangkai helikopter bagi menyiasat punca kejadian. Operasi pencarian ini diketuai Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA dan disertai Jabatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Laut dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Cabaran utama yang dihadapi pasukan pencarian adalah keluasan kawasan pencarian, arus deras, air sungai yang keruh dan buaya. Buat masa ini, tiada sebarang petunjuk ditemui yang menjurus kepada penemuan bangkai helikopter. Kementerian Wilayah Persekutuan akan bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menubuhkan jawatankuasa khas dalam usaha mengatasi banjir kilat yang sering berlaku di ibu negara. Ketua Setiausahanya Datuk Seri Adnan Mat Ihsan berkata jawatankuasa itu meneliti secara terperinci punca dan mencari jalan penyelesaian terbaik agar ia tidak berulang. Bagaimanapun, beliau tidak menolak punca banjir kilat juga akibat dari sistem perancangan bandar terdahulu yang kurang teratur ditambah kerancangan pembangunan sedia ada. Sebenarnya kalau kita lihat ya, sistem utility ni, ini memang kita akui tidak teratur lah ya. Sebab pembangunan ibu ni dah lama. Jadi Kemenko mana datang seorang tidak serentak. Ya, apa yang dipanggil trenching system ni, dia tidak bolehlah dapat dibuat macam di bandar-bandar yang baru. Dia macam di Putrajaya memang ada satu sistem terus. Semua itu diletakkan di satu tempat. Ya. Dan ini bukan cabaran lah. Tapi kita pun telah diarahkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri ya, supaya kita mengadakan satu jawatankuasa untuk dan beliau sediakan perusahaan jawatankuasa tersebut ya, untuk kita tengok dan selaraskan perkara seperti ini. Ya, insya-Allah lah ini isu yang berlaku sekarang yang perlu ditangani dengan segera. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan Karnival Komuniti Ceria di Flat Sri Melaka Ceras, Kuala Lumpur. Orang ramai dalam pada itu diharap dapat melaporkan mengenai projek haram di mana-mana kawasan di ibu negara yang menyumbang kepada masalah saluran air tersumbat.
Sebelum ini, kru RTM dan pengurusan tertinggi alam flora membuat tinjauan mengenai kabel dan paip haram yang dipasang sehingga menyebabkan saliran air tersumpat. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD dijangka menyerahkan kertas kerja kajian berhubung isu perkhidmatan teksi Uber dan GrabCar kepada Kabinet dalam tahun ini juga. Ia meliputi maklum balas pihak pengusaha perkhidmatan pengangkutan dalam talian itu, pemandu teksi dan pengguna perkhidmatan teksi negara ini. Pengerusi SPAD Tan Sri Syed Hamid Albar berkata sebelum ini kertas kerja itu telah dihantar kepada Majlis Ekonomi untuk nasihat dan maklum balas bagi dibentangkan ke Kabinet. Ia bagi mencapai situasi seimbang terhadap pemain industri itu. Kita sebagai pelindung kepada pengangkutan awam darat, kita nak tentukan bila kerajaan buat keputusan, dia ada SOP dia. Dia tak ada unfair advantage. Dia adil. Supaya ini, dan sebab itu kita telah pun bentangkan kepada Economic Council dan beberapa idea dan suggestion yang perlu dilaksanakan kalau kita nak menerima pemain-pemain lain di dalam industri ini. Beliau turut menyeru pemain industri pengangkutan awam untuk meningkatkan perkhidmatan seiring perkembangan teknologi terkini. Tan Sri Syed Hamid menyatakannya selepas merasmikan pejabat SPAD Wilayah Selatan di MSC Cyberport Johor Bahru Johor. Pembukaan pejabat baru itu inisiatif SPAD untuk memberi perkhidmatan berterusan dalam membantu industri pengangkutan awam. Pejabat Wilayah Selatan setakat ini menerima 9,245 permohonan lesen sejak ia beroperasi Januari lepas dengan anggaran purata 3,594 pelanggan sebulan. Kerajaan tidak pernah berhenti berusaha membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat termasuk golongan nelayan. Projek Aquapolitan Kuala Nerus antara inisiatif terbaru yang diusahakan bagi mendukung aspirasi itu. Merupakan projek pertama di Terengganu dengan kos RM180 juta yang akan dibangunkan di kawasan seluas 12 hektar sebagai zon tangkapan ikan laut secara bersepadu. Dan projek ini dilaksanakan mirip pembangunan Felda namun fokus golongan nelayan yang mencari rezeki di laut. Dan sempena perasmiannya oleh Perdana Menteri esok, wartawan Nur Yusof menyediakan laporan ini. Saksikan. Projek berimpak tinggi yang dikenali sebagai Aquapolitan Kuala Nerus AKN ini satu lagi projek pembangunan bersepadu yang holistik khusus untuk menggandakan pendapatan golongan nelayan. Dalam mencairkannya, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC bertanggungjawab sepenuhnya menggariskan 3 teras utama, merangkumi teras pembangunan ekonomi, pembangunan modal insan dan teras infrastruktur dan fizikal. Sebagai zon tangkapan ikan laut bersepadu, kompleks ini bakal menempatkan terminal perikanan Aquapolitan, kawasan memproses ikan dan pusat hiliran yang mengeluarkan produk berasaskan ikan. Sasarannya melibatkan hampir 90% ahli keluarga nelayan yang kebanyakannya berpendapatan rendah dalam lingkungan kategori B40. Cetusan idea Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman ini mendapat sokongan penuh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan mampu memberi manfaat kepada lebih 400 orang peserta. Buat permulaan, nelayan dari 7 buah kampung akan dipilih sebagai peserta awal, antaranya melibatkan Kampung Tuk Jembal, Teluk Ketapang, Telaga Daeng dan Kampung Batin. Projek ini dilaksanakan mirip seumpama projek Sea Felda atau Felda Laut menerusi pembangunan yang terancang, efektif dan mapan. Jadi kerana itu dijadikan pilot projek untuk mengeluarkan nelayan-nelayan yang miskin supaya mereka dapat berjaya seperti mana program Felda yang telah dilaksanakan. Dengan misi melahirkan modal insan bermotivasi tinggi, ia memerlukan penyertaan secara menyeluruh seluruh ahli keluarga nelayan. Dijangka melalui program ini menjelang tahun 2020, hasil pendapatan tiap-tiap keluarga dijangka melebihi RM5,000 sebulan. Manakala Universiti Malaysia Terengganu UMT pula dilantik sebagai perunding yang bertanggungjawab melakukan kaji selidik termasuk aspek sosial dan ekonomi golongan nelayan terutama di kawasan Kuala Nerus ini. Dalam kajian ini kita libatkan 35
penyelidik dan dalam masa yang sama kami telah bekerjasama dengan ECRDC untuk melaksanakan projek-projek human capital. Dari segi pembangunan fizikal memang sepenuhnya daripada pihak ECRDC, tetapi dari segi membangunkan komuniti, membangunkan manusia, membangunkan individu adalah part of partial dalam tanggungjawab UMT lah. Memang kami committed, kami dah laksanakan pun. Latihan kemahiran dan keusahawanan di bawah Empower ECR sudah pun digerakkan dan memberi peluang kepada suri rumah, ibu tunggal, golongan belia dan siswaza. Macam walaupun orang kata saya ada degree, tapi bila saya masuk kelas ni, saya jauh ke belakang banding mereka semua ni pasal mereka dah ada asas perniagaan masing-masing. Maksudnya berniaga di rumah atau berniaga buat hantaran semua. Saya masih nak bertatih lagi. Jadi harapan dengan apa yang belajar ni, insyaAllah boleh mulakan bisnes sendirilah. Saya nampak Empower ni dia memberi kita bimbingan lah yang penting. Sebab semua orang pun boleh jadi usahawan, tapi nak sustain tu yang penting. Kita perlu bimbingan tu. Projek Aquapolitan Kuala Nerus bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di seberang Takir esok. Nur Yusof untuk RTM. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah 382.3 bilion ringgit setakat 13 Mei lalu. Nilai itu menunjukkan paras lebih tinggi berbanding paras Rizab bagi April dan Mac lalu dan kedudukan Rizab tersebut cukup untuk memberi import tertangguh bagi tempoh 7.9 bulan dan 1.2 kali hutang luar jangka pendek. Menerusi kenyataan BNM, komponen utama Rizab Antarabangsa setakat 13 Mei 2016 meliputi Rizab mata wang asing $89.2 bilion, kedudukan tabung mata wang antarabangsa IMF $0.8 bilion, hak pengeluaran khas atau SDR $1.1 bilion dan emas $1.5 bilion dan aset Rizab lain $4.6 bilion. Aset lain termasuk surat kerajaan Malaysia $1.877 bilion, deposit dengan institusi kewangan RM2.076 bilion, pinjaman dan pendahuluan RM7.293 bilion, tanah dan bangunan RM2.114 bilion dan aset lain RM13.37 bilion. Berdasarkan modal dan liability pula, menyaksikan modal berbayar RM100 juta, Rizab RM102.55 bilion, mata wang dalam edaran RM88.08 bilion. Ini termasuklah deposit oleh institusi kewangan RM165.66 bilion, deposit kerajaan persekutuan RM11.48 bilion, deposit lain RM566.36 juta, surat BNM RM15.36 bilion, peruntukan SDR RM7.37 bilion dan liability lain RM17.88 bilion. Sekumpulan penyelidik dan pelajar Universiti Malaysia Pahang UMP mencipta produk melalui teknologi hijau iaitu UMP Solar Traveller Kit UST Kit bagi kegunaan pengembara di kawasan Taman Negara. Dan melalui inovasi baharu itu, mereka menjadikan tenaga solar sebagai salah satu punca untuk mencana elektrik yang mempunyai kelebihan mudah alih serta mudah dibawa ke mana-mana. Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKEE Profesor Madya Dr. Kamarul Hawari Ghazali berkata alatan itu dihasilkan dalam tempoh 6 bulan. Taman Negara Kuala Koh di Gua Musang di bawah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dikenal pasti sebagai lokasi projek perintis. Kita bangunkan dan kita hasilkan solar traveller kit lah. So dia sesuai untuk pengguna-pengguna yang keluar kawasan di mana tidak ada sumber elektrik dan memerlukan penggunaan bateri yang lama. Kalau dia keluar contohnya dalam tempoh yang lama seminggu contohnya, kalau menggunakan power bank yang biasa tidak sampai dalam tempoh tersebut. Tapi solar traveller kit kita ini yang kita serahkan kepada Jabatan Pelitian boleh digunakan dalam jangka masa yang lama mengatasi normal power bank ni ataupun bateri yang ada. Kita akan buat ujian di lapangan terlebih dahulu. Kita akan tengok keberkesanan perkhidmatan berkenaan di lapangan dan mungkin kita akan tawarkan kepada pengguna di lapangan lah. Selain daripada jabatan saya menggunakan di lapangan, kita akan kita tengok feedback kembali lah. Dan hasil daripada soal sidik itu kita akan
serahkan kembali pada pihak UMP. Mungkin akan ada inovasi kembalilah kalau ada sebarang cadangan penambahbaikan daripada orang ramai dan jabatan sendiri. Kos keseluruhan untuk mencipta alat yang boleh menampung tenaga sepanjang 3 hari ini adalah RM4,000. Lebih 200 pembeli rumah Taman Perumahan Jaza Idaman di Cerang Ruku dan Taman Perumahan Jaza Seri Pasu Pasir Putih Kelantan menderita selama 9 tahun berikutan projek yang terbengkalai. Dan lebih memerikkan mereka terpaksa menanggung beban membayar pinjaman bank. Projek terbengkalai itu menyebabkan para pembeli yang kebanyakannya terdiri daripada ahli persatuan bekas tentera dan kaki tangan awam terpaksa membayar pinjaman untuk rumah yang tidak dapat dihuni dan pada masa sama melunaskan sewa rumah sedia ada. Malah projek itu menjadi sarang penagih dadah untuk melepaskan gian mereka di situ. Pembeli rumah, saya cukup tidak berpuas hati dengan pemaju lah. Kerana dah 4-5 kali saya pergi ke syarikat dia, ada yang penyelia dia tu penipu. Dia janji saya setiap kali saya pergi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dah sampai 8 tahun. Saya beli rumah daripada 2008 lagi. Bila nak siap? Jadi kami semua tidak puas hati, mahu pemaju mahu pihak yang berwajib tu ambil tindakan lah, dan kalau boleh bagilah kepada pemaju lain untuk siapkan rumah-rumah kami. Saya daripada 2006 beli rumah ni sampai 2008 dia potong 500 lebih. Lepas tu bila tanya bila nak siap, dia kata tak tahu. Lepas tu sampai saya dah anak 3, rumah tak siap lagi. Salah seorang pembeli, Abdul Rani Ibrahim berkata pihaknya menggesa campur tangan Menteri Terbabit dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi meneliti kes ini. Saya beli rumah ni sejak 2009 daripada Pemaju Nusa Jaza. Sekarang ni dia tukar kepada Mutiara Bayu. Sejak saya beli 2009, janjian dia start potong 2012 rumah akan siap. Tapi sampai sekarang ni belum siap. Jadi saya menyewa lah kat rumah kat luar tu. Lepas tu, doga haji dah kecil-kecil. Tak memadai lah kita nak itu kalau rumah sendiri, nak rumah sendiri. Sementara itu, Presiden Persatuan Bekas Tentera Kelantan, Datuk Muhammad Ghani berkata perkara itu tidak sepatutnya berlaku dan pihak terbabit perlu mengambil tindakan segera kepada pemaju. Mereka pencen tak berapa. Balik rumah tu pula, rumah tak balik kampung, rumah tak ada. Lepas tu nak buat rumah tak mampu. Jadi menyeksakan diri mereka. Tapi kadang-kadang menyeksa tu bukan salah kerajaan sebenarnya, salah perumahan yang orang buat perumahan penipuan dan juga diri sendiri. Apabila tibanya bulan Syakban, bulan di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan, umat Islam digalakkan untuk melipat gandakan amalan dan ibadah kerana ia akan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam nisfu Syakban iaitu malam ke-15 dalam bulan Syakban adalah antara satu malam yang sangat istimewa kerana ia merupakan malam yang penuh keutamaan dan keberkatan dalam kehidupan umat Islam. Dan laporannya bersama Syahzan Fazli Zainuddin. Pada bulan Syakban, umat Islam digalakkan untuk berpuasa sunat seperti mana dilakukan Rasulullah SAW. Menurut riwayat hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila masuknya bulan Syakban, Rasulullah SAW berpuasa lebih daripada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Ramadan, di mana baginda berpuasa penuh. Justru umat Islam digalakkan mengimarahkan bulan Syakban dengan amalan dan ibadah seperti berpuasa, solat sunat, berzikir, berselawat, membaca Al-Quran serta ibadat-ibadat sunat yang lain. Satu hadis yang diceritakan oleh Muadz bin Jabal, bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Bazzar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada malam nisfu Syakban Allah Subhanahu Wa Taala melihat hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Syakban Allah mengampunkan seluruh hamba-hambanya kecuali 2 jenis kelompok manusia. Pertama ialah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan yang kedua, orang yang saling bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Dua kelompok ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Segala ibadah dan amalan yang dilakukan pada bulan Syaban juga boleh diibaratkan sebagai persediaan dan latihan untuk membiasakan diri sebelum tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Apabila masuknya bulan yang mulia iaitu bulan Rejab, Syaban dan Ramadan, ia merupakan satu medan untuk bersatu atas nama Islam. Umat Islam di negara ini khususnya diseru untuk memenuhkan masjid-masjid serta surau-surau di kawasan masing-masing dan menjadikannya tempat untuk bersatu dan memperteguhkan penyatu paduan ummah. Kita bersatu hati di atas saf, ya, di atas tikar sejadah. Kita sama-sama menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan memperteguhkan, ya, perpaduan umat Islam khasnya di Malaysia. Hadirin semua percayalah, di saat kita diancam oleh orang yang tidak senang dengan Islam, orang yang sentiasa berdengki kepada Islam, ataupun mereka yang memang nak umat Islam berpecah, marilah sama-sama kita menjadikan masjid dan surau sebagai platform untuk kita bersatu. Kerana apabila kita bersatu, maka kita akan menjadi lebih kuat. Dengan perpaduan yang lebih kuat, umat Islam di negara ini boleh menjadi contoh sebaik-baik ummah dan boleh menjadi model dan petunjuk kepada seluruh masyarakat Islam di persada dunia. Justru peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempertingkatkan kualiti amal kebajikan. Laporan Syahzan Fazli Zanuddin untuk RTM. Biarpun lebih 2 dekad peristiwa Republik Chechnya diserang Rusia kerana proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Chechen, namun peritnya masih dirasai etnik tersebut sehingga ke hari ini. Lebih menyedihkan, masyarakat dunia seolah-olah memandang sepi, terutama menyalurkan bantuan kepada mereka. Wartawan Muhammad Nozdin Abdul yang menyertai misi bantuan ke Warsaw, Poland ada laporannya. Saksikan. Terpanggil akan penderitaan etnik Chechen juga atas rasa tanggungjawab Muslim Care Malaysia Society, iaitu sebuah badan bukan kerajaan negara ini mengambil inisiatif untuk membantu pelarian Islam Chechen yang berada di Warsaw, Poland. Misi tersebut diketuai oleh Presidennya Zulkifli Wahijan, para sukarelawan serta beberapa pelajar Malaysia. Ceknya ada juga antara bangsa-bangsa yang lain yang nanti antara Tartar, antara banyak bangsa daripada Syria dan lain-lain bangsa lah. Jadi ini adalah satu tempat penyatuan umat Islam di sini. Dan di sekitar Warsaw ni ada lebih kurang 20,000 pelarian Ceknya. Jadi mereka ni sukar untuk berhimpun, untuk bersama-sama mengadakan kegiatan agama. Sebab itulah kita Muslim Care menyewa kawasan ini seluas lebih kurang 3 suku ekar dan ada 2 buah bangunan besar ni. Satu ialah masjid sementara dan sebenarnya adalah sebuah bangunan yang mana kita imam ni akan tinggal di bangunan tersebut. Satu lagi, pusat komuniti tersebut dibiayai oleh Muslim Care Malaysia Society sejak 2 tahun lalu. Ia merupakan pusat bagi aktiviti-aktiviti keagamaan dan pertemuan masyarakat Islam Chechen. Umum ketahui pada Disember 1994, Republik Chechnya telah diserang oleh Rusia kerana proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Chechen. Ia disebabkan etnik Chechen menuntut diberi kemerdekaan selepas Kesatuan Soviet telah berpecah pada masa itu. Sejak peristiwa berkenaan, lebih 100,000 etnik Chechen telah kehilangan tempat tinggal dan beratus-ratus ribu lagi menjadi pelarian. Namun lebih menyedihkan, Rusia dengan angkuhnya memberitahu masyarakat antarabangsa bahawa kekusutan yang berlaku di Chechnya hanyalah satu masalah dalaman. Setelah melakukan penerbangan selama 18 jam, akhirnya kru Media Jakim bersama rombongan Muslim Care Malaysia Society telah sampai di Warsaw, Poland ini. Suhu ketika ini mencecah 10 darjah Celsius dan di penghujung musim bunga. Kerajaan Poland amat sensitif dengan perkataan surau ataupun masjid. Jadi pelarian Chechen ini di sini telah membina satu pusat komuniti ini untuk mereka berkumpul, berbincang dan melakukan aktiviti keagamaan setiap hari. Sekian laporan saya, Muhammad Nozdin Abdul bersama juru kamera Muhammad Sulki untuk berita. Baiklah, Siti Murdi Abdul Aziz, tiba masa untuk segmen sukan. Dan kita bersama dengan Syah Riza. Baik, silakan Syah. Jadi dirampas tahta Liga Super daripada Felda United.
Manchester United juara Piala FA England. Terima kasih Zarul dan Siti Murni. Assalamualaikum dan salam satis jiwa. Pastinya saya mulakan segmen sukan malam ini dengan badminton Piala Thomas. Denmark berjaya melakar sejarah apabila menjadi pasukan Eropah pertama merangkul trofi Piala Thomas selepas menewaskan juara 13 kali Indonesia 3-2 dalam perlawanan akhir. Ia adalah percubaan kali ke-9 buat jago Eropah itu dalam usaha untuk bergelar juara. Dalam aksi penuh dramatik di Pusat Sukan Kunshan, Denmark meraih mata pertama menerusi pemain persorangan Victor Axelsen yang menewaskan Tommy Sugiarto 21-17, 21-18. Indonesia berjaya menyamakan kedudukan hasil kemenangan pasangan bergu pertama mereka. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan ke atas Matt Conrad Peterson, Mats Pila Kolding 21-18, 21-13. Denmark kembali mendahului selepas pemain persorangan kedua mereka, Jan Øygensen menewaskan Anthony Ginting 21-17, 21-12. Tetapi Angga Pratama, Ricky Krananda Suwardi menghidupkan peluang buat Indonesia dengan menyamakan kedudukan hasil kemenangan ke atas Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen 21-16, 21-14. Dalam perlawanan penentuan, pengalaman jelas memberi kelebihan buat persorangan ketiga Denmark, Hans Christian Vintinges, yang muncul wira apabila menyumbang mata kemenangan Denmark selepas menewaskan Ehsan Maulana Mustafa 21-15, 21-7. Kekalahan di tangan Denmark menyaksikan kemarau selama 14 tahun dialami Indonesia bagi muncul juara berterusan sejak kali terakhir menjulang trofi Piala Thomas pada 2002 di Guangzhou, China. Ini pula bola sepak Liga Super. 6 perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan Johor Darul Takzim JDT merampas tahta Liga daripada Felda United. JDT memperoleh 3 mata penuh selepas berpesta gol, membelasah Pahang 6-0 di Stadium Darul Makmur. Kesemua gol JDT dijaringkan pemain importnya dengan Jorge Pereira Diaz mencipta hat-trick. Bertandang ke Kuantan, JDT tidak menunggu lama untuk membuka tirai jaringan apabila pemain import dari Argentina, Juan Martin Lucero, menjaringkan gol hasil hantaran Mahali Jasuli untuk pelawat mendahului 1-0. Permainan terus berlangsung rancak, namun hasrat tuan rumah untuk menyamakan kedudukan tidak berhasil. Sebaliknya, pelawat menambah gol kedua hasil rembatan Pereira Diaz pada minit ke-28. 8 minit kemudian, giliran seorang lagi pemain import Harimau Selatan, Marcos Antonio, melebarkan kedudukan JDT 3, Pahang 0. Bersambung babak kedua, tolakan Amri Yahya berjaya disempurnakan Martin Lucero untuk gol keempat JDT pada minit ke-47. Harimau Selatan terus mengatur serangan ke kubu Tok Gajah dan Pereira Diaz sekali lagi cemerlang menewaskan penjaga gawang tuan rumah Muhammad Nazrul Nordin untuk gol kelima JDT pada minit ke-55. Pereira Diaz kemudiannya berjaya melakar hat-trick pertamanya musim ini apabila rembatannya pada minit ke-76 membolosi gawang tuan rumah. Kedudukan 6-0 milik JDT kekal hingga whistle penamat. 3 mata berharga membolehkan JDT merampas tahta Liga daripada Felda United dengan kelebihan 2 mata, manakala Pahang di tangga kedua tercorot dengan 9 mata. Sementara itu, Felda United terpaksa melepaskan kedudukan di tahta Liga Super selepas sekadar meraih 1 mata hasil keputusan seri 2-2 ketika bertemu Pulau Pinang di Stadium Tun Abdul Razak, Jengke Pahang. Seawal minit pertama, anak-anak buah Irfan Bakti sudah menguji penjaga gol Pulau Pinang, namun tendangan Lutfullah Turaif berjaya diselamatkan Sani Anwar Kamsani. Minit ke-8, The Fighters berjaya di depan apabila Ahmad Syamim Yahya menyempurnakan hantaran Turaif. Muhammad Hadin Azman hampir menjaringkan gol kedua tuan rumah, namun tendangannya pada minit ke-18 melewati palang gol. Pelawat juga berpeluang menyamakan kedudukan, namun rembatan Matias Jesus Cordoba minit ke-20 dan tandukan Osas Marvelous Ikpefoa diselamatkan penjaga gol Muhammad Farizal Harun. 2 minit masa tambahan, pelawat dihadiahkan penalti selepas Marvelous Ikpefoa, Dika Sari dan Ronaldo Rodriguez Oliveira Lobo menyempurnakannya untuk kedudukan 1-1. Babak kedua, anak-anak buah Manzur Azwari lebih banyak menguasai perlawanan namun gagal mencipta jaringan. Felda United kembali memperkemaskan rentak dan Fokedo hampir meletakkan tuan rumah di depan namun tandukannya terkena tiang. Sebaliknya, ledakan gol Marvelous Ikpefoa pada minit ke-65 meletakkan Harimau Kumbang di depan 2-1. Jaringan tersebut bagaimanapun tidak mematahkan semangat tuan rumah dan hasilnya Fokedo mengikat kedudukan 2-2 pada minit ke-80.
Turaif hampir meledakkan gol kemenangan Felda United, namun tendangannya pada masa kecederaan tersasar. Di Kota Baru, tuan rumah Kelantan dimalukan juara bertahan Piala Malaysia Selangor 5-2. Kekalahan terbesar direkodkan skuad Pemuda Aku Putih Warriors itu nyata memberi tamparan hebat kepada pengendali baru pasukan Velizar Emilov Popov. Lebih pedih apabila Kelantan terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada minit ke-60 apabila pemain sayap Wan Zahrul Nizam Wan Zakaria dilayangkan kad merah. Dalam aksi tersebut, PQP TRW bermula baik apabila mendahului pada minit ke-10 hasil jaringan pemain import dari Makedonia, Blaze Ilioski, yang menyudahkan hantaran Kapten Muhammad Badri Razi. Namun 6 minit kemudian, tandukan Muhammad Hafiz Kamal berjaya menyamakan kedudukan. 5 minit berselang, giliran gergasi merah di depan selepas gerakan R. Gopinadan mudah menewaskan penjaga gawang Kelantan, Khairul Fahmi Cemat untuk Selangor 2, Kelantan 1. Kedudukan pasukan Lembah Kelang tambah selesa apabila rembatan Muhammad Nazmi Faiz Mansur minit ke-39 menerjah jaring. 4 minit bersambung babak kedua, Razman Roslan menambah derita tuan rumah dengan gol keempat. Tuan rumah terus berusaha mengejar dan pemain gantian Dramani Traore berjaya merabatkan jurang 2-4 minit ke-59. Namun, seminit kemudian, tuan rumah kehilangan seorang pemain selepas Wan Zahrul Nizam diperintah keluar padang kerana mengasari Nazmi Faiz. Selangor menggunakan kesempatan itu untuk menambah jaringan menerusi pemain gantian Ahmad Hazwan Bakri minit ke-88. Selangor 5, Kelantan 2. Piala FA England, sepakan voli pemain gantian Manchester United, Jesse Lingard dalam masa tambahan memastikan The Red Devil menjulang trofi berprestisi itu menewaskan Crystal Palace 2-1 di Stadium Wembley. Piala FA ini adalah piala pertama dimenangi United selepas tiada kejuaraan dikecapi sejak 3 tahun lalu. Perlawanan terikat 1-1 selepas tamat 90 minit permainan. Jason Panchion memberi kabar gembira kepada Crystal Palace selepas 78 minit permainan apabila menjaringkan gol pertama kelab dari London itu. Bagaimanapun, 3 minit kemudian, Wan Mata menyamakan kedudukan untuk kedudukan 1-1. Kedudukan United goyah seketika selepas pemain pertahanan tengahnya, Chris Smalling, dilayangkan kad kuning kedua sekaligus dibuang padang, yang membuatkan kedudukan pengurus Louis van Gaal semakin terancam untuk mengecapi kejayaan utama musim ini. Walaupun beraksi dengan 10 orang pada separuh kedua masa tambahan, United terus mengasak dan akhirnya sepakan voli Lingard menembusi gawang Palace sekaligus memastikan Piala FA edisi ke-12 menjadi milik Manchester United. Paparan itu terima akhiri Nasional Sukan Nasional 8 untuk malam ini dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan Timur ni. Silakan. Baik, terima kasih Jam dengan laporan sukan dari dalam dan juga luar negara. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.